KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua dengan jumlah kes COVID-19 yang sedang meningkat kejap nak turun sikit, dia naik balik sangat-sangat membimbangkan. Jadi penting untuk kita jaga keselamatan diri dan kesihatan diri dengan duduk di rumah sekiranya tiada keperluan untuk anda keluar rumah. Sekiranya anda perlu keluar rumah di atas urusan yang penting, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan baik dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Hari ini di set Mahir Nisa ada tengok ada banyak hasil-hasil seni yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Jom semua kita persilakan Cikgu Taufiza binti Haji Taufik yang merupakan guru dari SMK Bukit Kepayan Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu, hari ini kita nak belajar sesuatu yang saya rasa sangat-sangat menarik di mana mata pelajaran kita kawan-kawan adalah pendidikan seni visual. Sebelum kita pergi kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini kan Cikgu Taufiza, saya nak tanyalah apa yang kita nak belajar ni banyak betul hasil-hasil seni yang saya kira daripada era-era berbeza. Betul tak Cikgu? Betul, tepat sekali. Ya. Baiklah, mungkin Cikgu boleh kongsikan apa yang ada dengan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Kepada murid-murid di rumah dan juga penonton semua, hari ini cikgu akan bercerita ataupun mengajar tentang seni cetakan. Apa yang ada di sini semua adalah berkaitan dengan seni cetakan. Wow. Dan pertama sekali kita mesti tahu sebenarnya seni cetakan ni dia adalah subtopik di bawah tajuk seni halus. Wow. Sebenarnya ada 4. Ya. Seni halus ada 4 subtopik. Baik. Iaitu lukisan, syatan, cetakan dan juga arca. Jadi hari ini kita tak belajar semua. Ya. Cikgu ambil satu saja, keluarkan seni cetakan. So apa yang ada di sini, ini adalah merupakan hasil seni cetakan. Ya. Dan semua ni sebenarnya daripada barat. Okey. Okey, dan era yang berbeza. Contohnya, seni cetakan ni dia bermula daripada abad yang ke-15 sehingga abad yang ke-19. Wah. Jadi cikgu nak bagi tahulah. Abad ni dia sebenarnya ada peranan dia. Ya. Paling okey, cikgu tanya Nisa dulu. Ya, saya. Faham tak apakah yang dimaksudkan dengan aliran dan gaya? Aliran dan gaya. Alamak, agak-agaknya kan apa maksud dia, Cikgu? Okey, tak apa, Cikgu terangkan. Berapa nak ingatlah. Okey, baik. Cikgu ambil contoh yang paling simple dan kita semua mudah faham tentang fashion pakaian. Bila melibatkan fashion pakaian, dia ada era dia. Betul tak? Betul. Era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan seterusnya. 60-an, boleh tak bagi tahu macam mana dia punya gaya? Kalau 60-an kan dulu-dulu mungkin mereka suka warna-warna yang terang, mungkin corak macam polka dot. Retro kan? Ya, retro. 70-an pula macam mana? 70-an mungkin banyak petak-petak, garis-garisan. Pandai Nisa. Okey, begitu juga dengan seni cetakan. Setiap aliran dia ada gaya dia yang tersendiri. Contohnya, okey, cikgu bagi tahu ini adalah seni cetakan abad yang ke-15. Wah. Contoh. Dan artisnya bernama Albert Dürer. Dan dia punya tajuk karya The Four Horsemen from the Apocalypse. Okey. Dan kita boleh lihat gaya dia waktu abad ke-15 ni
mereka lebih mementingkan kepada garisan. Ya, betul cikgu. Garisan yang menegak dan juga cahaya serta dia punya perspektif. Ya. Mereka memang amat titik beratkan tentang perspektif. Okey. Dan pada ketika abad ke-15, hasilnya sebenarnya adalah untuk tujuan keagamaan. Ini adalah kad permainan. Ya. Dan ini adalah blok buku. Blok buku. Dan semua ni diperbuat daripada ukiran kayu. Ukiran kayu. Semua ni ukiran kayu. Jadi cetakan kayu. Dia ukir dulu di atas kayu. So dia cetak, maka ini adalah hasil. Begitu terperinci hasil kerja mereka, cikgu ya. Sangat terperinci. Kemudian beralih ke abad ke-16. Yang ini cikgu. Ya. For Blind Peasants oleh Cornelis Matsys. Pandai. Kalau cikgu sebut mesti terbelit lidah. Okey, ini adalah ciri-ciri abad yang ke-16 di mana dia adalah kesinambungan gaya daripada abad yang ke-15. Baik. Dia lebih kurang je sebab dia pentingkan perspektif juga. Masih lagi gaya yang sama. Ya. Tetapi bila beralih ke abad yang ke-17 di sebelah Nisa. Di sebelah kiri saya ni. Atas. Baik. Yang di atas ni dari Giovanni Benedetto Castiglione. Harap betul lah saya sebut tu ya. Itu adalah abad yang ke-17. Ketika abad yang ke-17, dia dah ada perubahan. Ya. Daripada blok kayu, mereka telah menggunakan plat logam untuk membuat gurisan. Gurisan? Dia guna gurisan pula. Kalau yang ni dia buat ukiran atas blok kayu. Ya. Tapi yang itu dia guna plat logam. Plat logam. Dah ada perubahan dan mereka dah menolak dah hal keagamaan. Mereka study benda lain pula. Ya. Dan komposisi dia dah lain. Okey, dan seterusnya abad yang ke-19. Yang di bawah 18, ni 19. Yang di bawah ni nama cikgu dia. bawa tu contohlah, sebenarnya banyak lagi. Betul. Nanti kan tak muat semua ni nak letak kan. Betul. Nanti jadi macam galeri je. Ya. Jadi cikgu hanya bawa satu contoh abad yang ke-19. Ya. Di mana itu adalah hasil daripada Thomas Bewick, cikgu. Ya. Tajuknya Nisa? Tajuknya The Chillingham Bull. Ya, betul. Okey, ini adalah antara contoh-contoh hasil karya abad yang ke-15 hingga ke-19. Wah, cikgu, saya dapat lihat daripada perubahan setiap era tu, perspektifnya berubah-ubah. Bahan yang digunakan untuk membuat lukisan ni pun berubah. Dan motif, cara dan apa yang mereka lukiskan pun bertemakan sesuatu yang ada perubahan daripada keagamaan kepada di sini saya lihat mungkin ada cerita di sebaliknya. Kalau yang ke-19 tu dia dah lebih kepada bentuk komersial. Bentuk komersial. Dia tak ada dah yang untuk tujuan keagamaan, dia lebih kepada untuk jualan. Ya. Sebab dah moden kan. Baiklah. Okey, kita ada banyak lagi yang kita nak bincangkan tentang topik kita hari ini di bawah mata pelajaran pendidikan seni visual, dan subtopik kita adalah seni cetakan. Sebelum kita pergi ke pelajaran yang seterusnya, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana yang di rumah duduk di hadapan TV. Kita akan jumpa selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Talfiza daripada SMK Bukit Kepayan Negeri 9. Sebelum kita lakukan apa-apa aktiviti, Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk kita sanitasi dahulu tangan. Silakan Cikgu Talfiza. Okey, saya pula ya. Sebab saya lihat di hadapan kita ni kan Cikgu, ada bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk aktiviti kita yang seterusnya. Apa agaknya kita nak lakukan ni Cikgu Talfiza? Okey, sebelum kita lakukan, Cikgu nak bagi tahu dulu kaedah cetakan. Kaedah cetakan. Kaedah cetakan ada 4 jenis. Yang pertama, kaedah timbulan, kaedah benaman, kaedah sutera saring dan juga kaedah permukaan. Okey.
Ya. Ada empat jenis. So, hari ini cikgu akan cuba buat kaedah timbulan. Ya, okey. Di Saya tak mana? berapa mahir melukis, cikgu, tak apa ya? Tak apa, Boleh. mesti jadinya Okey. kalau cikgu ajar. Jadi sebelum kita mula membuat cetakan, kita perlu ada tema dulu, Nisa. Okey, baik. Okey, jadi cikgu lebih suka guna tema alam semula jadi. Alam semula jadi. Ni bunga apa ni, tahu tak? Bunga. Saya tak tahu nama dia tapi saya selalu tengok bunga ni, cikgu. Okey, ini Bird of Paradise. Bird of Paradise. Ya. Jadi cikgu gunakan tema alam semula jadi dan cikgu akan cuba terapkan aliran. Baik. Aliran Impressionism. Impressionism. Abad yang ke-19. Wah, okey. Jadi dia hanya tumpu benda satu benda je. Wah. Okey. So bila kita dah dapat subject matter, ini kita panggil subject matter ni, Sa. So kita kena lukis dulu. Okey. Jadi kita bolehlah nak mula lukis sekarang. Okey, cikgu, kita Kita perhatikan cuba dulu sebab tengok betul-betul. inilah masanya untuk saya membuktikan saya boleh Kita lukis melahirkan diri. atas ni dulu. Atas kertas. Kemudian barulah kita akan apply ke atas lino. Ini kita panggil lino. Lino. Ya. Okey, baik. Saya akan cuba untuk kita Okey. lakarkan. Kita lakarkan gambar Bird of Paradise. Okey, yang di rumah boleh turut sama mencuba menggunakan pensel, kertas. Betul. Dan apa-apa bahan yang di rumah. Memandangkan sekarang ni kan kita digalakkan untuk duduk di rumah bagi menjamin keselamatan. Okey, saya tengok pokok tu. Saya harap-harap nampaklah rupa pokok tu, cikgu, ya. Bunga ni, Sa, bukan bunga. pokok. Bunga, cikgu. Bunga Bird of Paradise. Ya. Okey. Oh, nampak. Macam hebat kan? Macam hebat. Bila budak sains jumpa dengan seni macam inilah. Tapi saya percaya kan, cikgu, walaupun mungkin ada di antara kita yang merasakan mereka kurang mahir dalam lukis atau lakaran, tapi mereka boleh lakukan Boleh, insyaAllah. Sebab latihan. benda ni ada latihan. So, bila kita selalu buat, Ya. kita memang akan dapat kemahiran. Okey. Okey? Kita akan Yang dapat penting- kemahiran tu. So, jangan risau. Mesti jadi punya. Yang penting tidak berputus asa. Ya, sebab seni ni dia subjektif. So, kalau tak jadi pun dia tetap akan nampak indah. Jangan risau. Sekarang ni saya dah tak takut dah nak melukis dan memperlihatkan hasil kerja saya. Sebab seni itu subjektif ya, kawan-kawan. Ya, Okey, saya rasa betul. sudah dapat dah. Jadi tak? Agak-agak jadi tak, cikgu-cikgu? Okey. Cantik, pandai Wah, rupanya, ya. jadi ya, saya punya Bird of Paradise. Budak sains stream pandai melukis rupanya. Ya, biasa lukis sel je, cikgu. Hari ni saya kena lukis bunga. Okey. Okey, kita akan lukis di atas kertas. Apabila kita dah lukis atas kertas, so kita kena apply di atas lino pula. Lino. Yang ni namanya lino. Lino, nama dia lino. So, macam mana kita nak apply? Kita kena, cikgu, sebenarnya dia ada carbon tau. Okey. So, kalau kita tak ada carbon, just boleh buat macam ni dulu. Wah. Okey, boleh Jadilah gunakan- kita boleh tekak. boleh teka. Okey. Tapi kalau kita lukis di atas kertas yang lebih nipis, kita boleh Ya, itu ikut, kertas kan? surih. Kertas surih. Ah. Baik. Okey. Tapi cikgu hari ni cikgu tak bawa kertas surih lah pula. So, kita Jadi kita gunakan buat teknik macam ni pun boleh. Oh. Maknanya ada pelbagai teknik Ya, untuk kita tekap. Oh, okey. Selalunya kalau nak guna kertas karbon pun boleh juga. Ya. Cikgu, kertas surih tu yang berwarna coklat-coklat tu kan? Coklat pun bukan, dia putih. Putih. Maaf, yang coklat tu kertas minyak. Dia lebih Salah kurang bahan. macam kertas orang buat kek, baking. Oh, ya. Tu. Cikgu sebut pasal baking, terus saya teringat. Kertas surih tu yang berwarna putih. Lebih kurang macam tu lah. Yang sedikit macam, dia macam nak transparent tapi dia tak transparent ya, sikit ya. kan. Sekarang saya dah ingat. Jadi boleh dapatkan juga kertas surih, boleh gunakan kertas karbon. Ya. Dan juga Teknik macam ni. yang kita lakukan untuk menekap lukisan Bird of Paradise Bila kita dah tadi. penuh, so kita boleh mula menekap. Oh, okey, baik. Kita akan menekap di atas apa ni tadi? Lino. Lino. Saya kena ingat nama-nama ni. Okey, kita ikut balik apa yang kita lukis tadi, cikgu, ya? Ya, betul. Oh, nampak sebenarnya.
Mudah aja. Seronok buat ni. Kalau kita tahu kan. Saya kira kan aktiviti-aktiviti melukis, seni macam ni sesuai dilakukan kerana ini aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah. Tetapi Betul. kan cikgu, bila tak cukup bahan-bahan tu macam mana mereka nak buat aktiviti Jangan seni, risau cikgu? sebab selain daripada lino, kita juga boleh gunakan kotak. Kotak? Oh, okey. Kotak. Sebab dekat kotak, maksud cikgu kotak yang warna coklat tu tahu. Kotak ni dia kan ada macam-macam jenis. Jadi kita boleh apply di atas kotak. Okey. So, tapi kita tak boleh guna yang ni. Cikgu lupa nak terangkan. Ini adalah carving tools. Carving tools. Senanglah Alat untuk pengukir ya? alat pengukir. Kalau guna kotak kita tak boleh guna yang ni. Kita hanya boleh guna cutter. Dia macam ada satu set macam ni, cikgu ya? Ya. Dia ada satu set Carving dan tool. dia ada pelbagai jenis mata. Untuk kita nak ukir kan senang. Baik. Macam ni, carving tools. Saya kira kan zaman sekarang ni kan zaman-zaman teknologi, senang untuk kita dapatkan secara online, Ya, secara betul. atas talian. Ya, Jadi kalau rasa-rasa nak buat aktiviti seni dan sebagainya tapi kekurangan bahan ataupun peralatan, beli je secara atas talian. Betul tak, cikgu? Nisa. Selamat pun selamat sebab kita tak perlu keluar rumah. Okey, cikgu, saya dah jadi ke? tekapkan. Oh, nampaklah cikgu. Kalau tak tahu nampak ke tak kat kamera. Okey, boleh. Sekarang ni saya dah nampak. dah terang belum ni saya punya tu? Kena terangkan lagi ya dekat terangkan. atas lino kita ni. Okey, wah. Kecil ni sebenarnya cikgu buat dia kecil sebab masa. Betul. Kalau tak kita boleh buat besar-besar. Wah, kalau buat besar-besar tu cikgu saya boleh gantung kalau kat buat rumah. besar-besar saya esok tak siap lagi ni. Okey, yang di rumah boleh catat teknik dan tips yang Cikgu Tafiza kongsikan sepanjang aktiviti kita berlangsung supaya nanti bolehlah dapatkan bahan-bahan dan juga melakukan aktiviti ini di rumah sewaktu tempoh PKP ini. Okey. Baik. Beginilah lebih kurang kan. Cantik ni saya punya, pandai punya ya. Cikgu tunjuk cikgu punya juga. Lagi cantik daripada saya. Okey, so sekarang kita jangan buang masa, kita dah boleh carving. Oh, carving. Kita boleh ukir. Mulakan sekarang. Tengok cikgu buat. Cikgu, okey. Getarlah pula tangan cikgu ni. Baik, maknanya kita akan Kita akan gunakan ikut sahaja garisan yang telah kita lukis tadi. Baik, cikgu. Oh, saya pula kena berhati-hati ya kawan-kawan di betul. rumah. Memang kena hati-hati sebab benda ni tajam. Betul. Kita lalukan dekat garisan yang kita dah lukiskan tadi. Berhati-hati. Kalau kita ada banyak waktu di rumah kan tak apa. Take your time orang kata ya, cikgu. Betul. Ni kita cuba buat yang terbaik. Ya. Okey. Saya dah dapat satu Okey tak? garisan. InsyaAllah okey, cikgu. Kalau Cikgu Fiza yang ajar saya, terus saya boleh buka galeri, cikgu. Tapi galeri di rumah je lah ya. Okey. Baik. Cikgu boleh kongsikan sikit tak dengan penonton kita di rumah setakat ini yang cikgu dah lakukan? Okey, kita tengok. Wah. Dia kena dalam sebab nanti kejap lagi kita akan letakkan warna. Okey. Kalau dia punya kesan kita tulis tu tak dalam, nanti warna tu tetap akan masuk juga. Kena. Oh, baik. Okey. Jadi kena berhati-hati dalam pada kita nak orang kata apa melakukan aktiviti carving ini. Saya biasa tengok peralatan ni dekat rumah makcik saya, cikgu. Makcik saya kerja Dia dengan buat apa ya? kraft tangan. Betul lah, memang guna pun. Ya. Selain daripada lino, boleh juga digunakan untuk mengukir kayu. Saya tengok lagi sekali, cikgu ya. Boleh, Saya tengok lagi sekali gambarnya. Okey. Okey, saya yakin saya mengikuti dengan betul. Takut nanti hasil dia lain, cikgu. InsyaAllah jadi. InsyaAllah jadi. Kita kena yakin diri je kawan-kawan. Buat aktiviti ni walaupun sesuatu yang mungkin pertama kali kita cuba. Okey. Okey.
Kalau anda dapatkan peralatan set carving ini, tak kiralah melalui kedai ataupun secara atas talian, dan apabila ingin menggunakannya adik-adik, jangan lupa sentiasa jaga keselamatan dan Betul. di bawah pengawasan orang yang lebih tua seperti ibu bapa ataupun abang atau kakak. Kita tak naklah apa-apa yang tidak diingini terjadi dalam pada kita melakukan aktiviti. Elok-elok kita nak duduk rumah kan, beraktiviti seronok-seronok kan. Kita tak nak apa-apa yang tidak elok berlaku pada kita. Jadi berhati-hati sangat sekiranya anda menggunakan peralatan yang tajam. Okey. Saya rasa sudah nampak dah rupa bentuk. Dah nampak flow dah. Dah nampak flow dah cikgu. Walaupun bolehlah. Okey tak? Okey. Cantik. Cantik ke cikgu? Jadi tu. Aha. Okey, saya tunjuklah dekat kawan-kawan Sila. dekat rumah. Okey, saya tunjuklah kat kawan saya kat rumah. Okey tak setakat ni? Saya punya aliran. Okey sangat. Okey, saya tak sabar nak warna. Okey, baiklah. Okey, saya akan teruskan sikit lagi. Kalau kepingan leno ni cikgu, boleh beli jugalah di kedai-kedai peralatan seni. Boleh. Ada jual. Tapi kebanyakannya sekarang di online pun Shopee boleh dapat. Ya, betul. Di jangan risau. platform-platform membeli belah secara atas talian, semua boleh. Sekarang ni kita dah berubah kehidupan kita ke arah yang lebih digital kan? Ya, betul. Jadi kita boleh memanfaatkan dalam pada kita menjaga keselamatan diri. Okey, baik. Okey. Saya tengok cikgu. Tengok sikit cikgu ya. Okey. Cikgu, saya tengok set carving ni ada pelbagai bentuk pisau. Jadi setiapnya kegunaannya berbeza-beza. Ya, betul. Okey, baik. Cikgu laju cikgu kan. Okey, saya sikit je lagi cikgu. Saya dah nak dapat rupa dah. Saya punya pokok saya ni. Bunga Bird of Paradise. Okey, sikit. Okey. Saya pertama kali sebenarnya cikgu menggunakan Sangat carving bagus. Jadi Nisa buat tu. Jadi ya. Silap-silap Nisa punya lagi cantik daripada cikgu. Ya. Kalau murid-murid di sekolah ni kan, mereka dah lama belajar menggunakan teknik apa yang kita sedang buat sekarang ni. Ya. Saya harapkan Sebab dapat tandingilah. daripada tingkatan 2 lagi dah ada tajuk seni cetakan. Wow. Jadi adik-adik seawal tingkatan 2 ya? Dah belajar? Dah ada. Okey. Cuma Sikit mungkin belum explore untuk lino ni lagi. Maknanya setiap aktiviti ataupun mata pelajaran tu dia ada proses-proses dia. Saya rasa saya dah okey dah ni. Okey tak? Yes. Jadi pandai Nisa. Biasanya kan cikgu, kalau murid-murid di sekolah berapa lama mereka ambil masa untuk hasilkan? Selalunya masa untuk cikgu mengajar memang 1 jam. 1 jam, baik. Jadi selalunya minggu yang pertama cikgu akan brief dulu berkenaan dengan tajuk-tajuk. Kemudian minggu yang kedua baru kita akan masuk cara buat ni. Okey, baik. So cikgu akan ajarlah setiap pelajar, setiap murid. Kalau kawan-kawan betul-betul fokus, tak mustahil sekejap je dah boleh dapat. Ya, betul. Tengok Nisa, dah pandai. Saya cuba. Lepas tu nak kemaskan lagi. Okey. Dalamkan sikit lagi. Ya. Kita boleh check mana-mana alur yang tak cukup dalam tu kita dalamkan je cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Sebab takut nanti warna kalau dia masuk dalam ni, nanti dia bila kita print, dia tak dapat seperti yang kita kehendaki. Okey, baiklah. Saya jadi tak sabar cikgu nak tengok hasil cetakan kita ni nanti, terutamanya saya lah, memandangkan saya ni kira first time. Orang baru, ya. Okey, yang di rumah kalau sekiranya rakan-rakan ada peralatan yang diperlukan, boleh buat sama-sama dengan kita atau mengambil nota akan apa yang cikgu Tafiza jelaskan. Di dalam buku teks tingkatan 4 memang komplit ada semua dia punya arahan. Ya. Tingkatan 4 untuk pendidikan seni visual pendidikan seni visual. Okey, boleh rujuk di bawah tajuk seni cetakan. Seni cetakan. Okey. Saya rasa okey ni cikgu.
Saya pula teruja. Saya harap kawan-kawan di rumah pun turut sama teruja. Mungkin boleh cuba di masa akan datang. Ambil nota dulu siap-siap apa tips yang nak dikongsikan oleh Cikgu Fiza. Kita akan lihat. Okey, saya rasa okey lah kot. Saya dah puas hati ni, Cikgu. Ya ke? Ha. Dah cantik dah. Dah dalam betul dah. Dalam Okey. betul? Betul-betul. Confirm. Dah okey dah. Okey, kita dalamkan sikit. Kita dalamkan sikit. Okey, baiklah. Saya kira sebagai orang yang pertama kali cuba untuk melakukan seni carving ni atau kita nak ukir supaya dapatkan alurnya. Saya rasa saya buat dengan baik. Agak-agak sama tak? Agak-agak sama. Saya rasa sama, Cikgu. Sama. Sama. Baiklah, sebelum pergi ke langkah yang seterusnya, kita akan berhenti rehat seketika. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Mahir selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Tafiza dari SMK Bukit Kepayan Negeri 9. Setakat ini kan Cikgu, kita dah pun ukir bahan kita di sini, di mana saya rasa insya-Allah lah okeylah ni dengan rupa Bird of Paradise saya. Cantik. Okey, terima kasih Cikgu. Jadi apa langkah seterusnya? Okey, selepas ini kita akan mula mewarna. Mewarna. Okey. Di mana cikgu akan letakkan dahulu Baik. warna. Oh, cat. Okey. Ini warna khas untuk lino. Okey. Okey. So, ini adalah roller. Roller. Okey, di tangan kita ada roller. Kita main dulu, gelek-gelek dulu. Oh, wah. Untuk ratakan warna. Baik. Okey, itu sebabnya kenapa kita perlukan apron dan peralatan bahan-bahan yang sesuai. Kalau boleh guna cermin. Nampak tak cikgu guna cermin? Ya, okey, saya angkat Sebab sikit tu. mudah untuk kita ratakan warna. Baik. Oh, ratakan lagi ya. Ratakan. Okey. Sebab nak pastikan roller ni semua dah dekat. Disaluti. Disaluti oleh warna. Warna, baik. Okey. Kita main-main dulu. Wah. Rata-ratakan. Okay, setelah okey, agak-agak dah okey. So kita boleh ambil kita punya ukiran lino tadi. Baik. Gelek di atas. Gelek di atas. Lino ni. Oh. Nampak tak? Kenapa cikgu letak buat dalam? Kan? Jadi kalau kita dalamkan dia punya carving tu, so takkan masuk lah. Okey, baik. Saya cubalah. Saya pula berdebar, Cikgu. Boleh. Cikgu, roller ni kita boleh gunakan apa yang ada di rumah atau dia ada roller khas yang macam ni kita kena beli? Tak ada. Ini dia khas untuk buat lino punya carving. Lino punya carving. Baik. Okey. Kita ratakan. Pastikan roller kita ni disaluti warna. Dan wah. Seronok tak Nisa? Ya. Saya rasa kan Cikgu saya boleh buat lagi. Nanti saya boleh buat ni. Okey, kalau cat ni kan Cikgu, kita guna cat jenis apa Cikgu? Cat minyak ke? Tak ada. Dia khas untuk memang untuk kita buat line pre-making. Okey. Khas untuk pre-making. Oh, dia ada. Kalau pergi ke kedai bahan-bahan peralatan seni tu kan Cikgu kan? Nisa, kita ada banyak jenis. Pakai ni sarung tangan. Ya, patutlah. Saya dah agak-agak macam terkena dah. Jadi kawan-kawan di rumah kalau nak lakukan aktiviti macam mengecat ni, boleh sediakan sarung tangan. Boleh pula lupa. Ya. Maklumlah, mungkin teruja Cikgu. Saya teruja nak tengok hasil kerja saya. Okey, kita dah pakai ni untuk mengelakkan tangan kita terkena cat. Kotor. So, barulah kita boleh buat dengan yakin. Ya, okey. Tak kotor tangan. Okey, Cikgu, saya rasa saya dah. Okey, apabila selesai, kita perlu ambil sehelai, baik, sekeping, sehelai, sekeping. Kalau dah selesai dia akan jadi macam ni. Ya. Dia akan jadi macam ni. Ni cikgu punya. Okey.
Cikgu tunjukkan cikgu punya. Baik. Okey cikgu. Kemudian apa langkah seterusnya? Seterusnya kita kena ambil kertas. Tapi make Kertas. sure kertas jangan bagi kotor. Sini tak boleh bagi Baik. kotor. Okey, saya ambil guna sebelah Ya, tangan. ya. Sila, Ambil kertas. Okey. Kalau boleh letakkan dahulu lino. Sekejap. Cikgu buka dulu ni. Baik, Payah cikgu. pula kan. Ni pastikan betul-betul berada. Ni kira macam dia punya acuan lah ni. Punya apa bingkai dia cikgu ya. Kita ada Puan. kertas kad yang telah kita potongkan mengikut saiz lino kita tadi. Begini. Okey, so kita kena pastikan sama rata. Oh. Kalau dia pantang printing ni, printmaking, kalau dia tak sama, Baik. markah dia dapat rendah. Markah dapat rendah, alamak. Dia tak boleh comot-comot sebenarnya. Okey. Jadi Just ikut macam apa yang cikgu buat ni. kekemasan. Okey, kekemasan untuk kita Sebab nanti kita akan letakkan lino kita. lino block kita atas ni. Oh, okey. Okey, saya teruja. Boleh saya minta baik cikgu? Okey. Kita gunakan pita pelekat untuk kita pastikan Sama. sama. Kemudian dia tidak bergerak-gerak cikgu ya. Ya, betul. Kerana kekemasan pun diambil markah cikgu ya. Okey. Sangat penting kekemasan. Kemudian Dan comot pun tak boleh. baik. Okey. Dan ini adalah untuk pastikan dia punya blok tu dia tak terkeluar. Jadi kita pastikan kertas kita betul-betul di atas bingkai kita tadi cikgu. Ya, ya, ya. Okey. Okey, kita buat dulu yang ni. Baik. So kita masukkan lino ni Oh. di dalam. Okey, kita buka kertas ni dan kita masukkan lino. Okey, ni saya nak kena guna sarung tangan. Risau saya. Cuma hasil kerja saya nanti kan tak dapat markah penuh. Kita masukkan lino kita ni tadi Ni kira kekemasan di dalam dalam bingkai menghasilkan seni ni. cetakan. Alamak. Begini ya. Okey, saya dah masukkan di dalam saya punya bingkai ni. Kemudian pastikan lino kita berada betul-betul di dalam bingkai itu. Dan Okey. tutup. Tutup. Okey. Saya pula berdebar. Make Sekejap, sure alamak, dia betul, bergerak pula. Bergerak pula. Pastikan kertas anda tidak bergerak-gerak ya kawan-kawan. Dia sama. Okey. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tekan. Ni kegunaan senduk. Okey. Saya dah Untuk fikir tadi kita kenapa. Ratakan warna. Oh, begitu. Ratakan warna. Okey, gunakan senduk. Belakang senduk ni. Untuk ratakan. Saya ingatkan tadi kita nak masak-masak cikgu. Rupanya untuk menghasilkan sebuah seni cetakan. cetakan. Gunakan Nanti belakang sekejap senduk lagi kita tekan, akan ya. lihat hasil dia. Oh, berdebar cikgu. InsyaAllah Okey. sangat menarik. Dan ini tidak mengambil masa yang panjang pun cikgu kan? Ya, dia masa panjang tu waktu kita buat ukiran tu carving. Ya, betul. Sekiranya anda melakukan motif yang lebih kompleks, lebih sukar, mungkin ambil masa yang lebih Dan lagi sebenarnya kan? printmaking ni Ya. ataupun cetakan ni kalau guna lino dia boleh gunakan pelbagai warna, tak semestinya satu warna je. Okey, baik. Dia ada macam-macam colour kalau kita dah mahir. Betul. Ni sebab kita buat ni cikgu tunjuk basic je ni. Asas saja kan cikgu kan? Sebab tu Kita cikgu nak guna tunjukkan. subjek matter yang simple. Yang mudah. Betul tu cikgu. Dah Kita rata boleh belum? mulakan. Saya rasa dah Okey. rata dah ni. So kita boleh tengok dia punya hasil. Okey. Jeng jeng jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Cantik. Wah, Cantik tak cikgu? hebat. Wah, saya boleh balik ni frame kan cikgu? Ya, betul. Wah, saya terbalik pokok saya macam ni. Betul Tak dah ni? apalah, tak kisah mana-mana. Janji jadi. Dan cikgu lihat. Ya. Okey. Ini potong markah ni Nisa. Oh, okey. Cikgu Dia mungkin kena boleh kemas. kongsikan apa yang boleh membuatkan sesebuah hasil kerja murid potong markah cikgu? Jadi Okey. printmaking ataupun cetakan ni dia mementingkan kekemasan. Kekemasan. Kalau boleh tak nak ada kotor-kotor, comot-comot. Cikgu pun comotnya. Tak apa, ini kita demo cikgu. Demo. Jadi ini kita boleh panggil dia sebagai edisi. Kerana
edisi ni dia boleh perbanyakkan. Okey. Sebab kita ada dia punya masterpiece. Masterpiece dia. Baik. Okey. So cetakan ni kita boleh hasilkan memang banyak. Katakanlah ini adalah contoh karya cetakan yang pertama. Ya. Selepas ini kita boleh buat lagi. Dan lagi. Dan lagi. Perbaiki lagi. Ya, perbaiki lagi. Dan jaga-jaga. Satu lagi cetakan pun sebenarnya dia ada cara untuk frame. Dia punya syarat. Okey. Bagaimana nak frame, dia punya ukuran yang tersendiri. Okey. Dia tak boleh main hentam je. Tak boleh nak tengah, nak atas, nak bawah. Tak boleh. Dia punya ukuran yang tersendiri. Wah, jadi itu antara tips yang rakan-rakan di rumah boleh tulis di dalam buku nota. Kena kemas, kena hasil kerja yang teliti dan memerlukan kesabaran yang tinggi sekiranya kita ingin hasilkan hasil kerja yang baik dan cantik. Cikgu, saya nak tanya, tadi cikgu ada sebut bahawasanya kita tak perlu guna satu warna saja. Kita boleh guna lebih daripada satu. Ya, betul. Macam mana kita nak dapatkan tona warna yang berbeza dalam satu hasil kerja? Ini katakanlah satu warna. Ya, saya. Apabila selesai satu warna, kita boleh basuh dan carving pula. Untuk masukkan warna lain. Baik. Lepas tu kita letak pula, dia akan campurlah. Gelak lagi. Wah. Dan seterusnya. Sesuatu warna tu berapa lapisan kita nak buat? Depends on kita punya idea. Idea kita, tema kita macam mana. Okey, mungkin ada orang yang rasa macam, saya suka monokrom. Hitam putih sahaja. Betul. So kita dah boleh macam ni je kan, dah boleh gantung, dah boleh tunjukkan. Ataupun pemandangan. Pemandangan. Pun boleh. Sebenarnya macam-macam hasil cetakan yang sangat menarik. Ini cikgu tunjuk hanya basic sahaja. Betul. Ini adalah asasnya. Asas sahaja. Sebenarnya banyak lagi kita boleh hasilkan. Baiklah. Saya pun rasa kan, ini edisi pertama. Yang ini semestinya limited edition, edisi terhad di mana anda boleh dapatkan dengan harga. Dia macam tu, terus rasa diri sangat-sangat berseni dan kita boleh pelbagaikan lagi motif-motif kalau sekiranya kita ingin ikut tema kan. Ya, ikut tema. Baiklah cikgu, sebelum kita pergi ke aktiviti yang seterusnya, cikgu, kita akan berhenti seketika yang di rumah, jangan ke mana-mana. Teruskan aktiviti anda. Kita akan jumpa selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan hasil kerja saya, masterpiece saya, di mana pertama kalinya saya cuba untuk buat seni cetakan ni dengan Cikgu Taufizah dari SMK Bukit Kepayang Negeri 9. Jadi baiklah cikgu, sekiranya murid-murid telah menyelesaikan hasil kerja mereka, adakah ianya sampai di sini atau ada langkah seterusnya cikgu? Ada Nisa. Ya. Langkah seterusnya kita mesti frame. Framekan dia, baik. Tapi sebelum frame tu, ya, kita mesti letakkan dahulu tajuk di tengah. Okey. Kemudian nama ataupun tanda tangan kita di bahagian kanan. Di bahagian kiri pula kita masukkan edisi, nombor edisi. Nombor edisi. Contohnya, kalau kita ada 5 karya, Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ini adalah edisi yang pertama. Okey. Kita akan buat 1/5. Dan seterusnya, kalau kita framekan 2/5, 3/5, 4/5. 4/5, 5/5. So kita ada 5 edisi. Itu yang dikatakan tadi, ada 5 edisi. Yang pertama mungkin kita tak puas hati, nak tambah sikit lagi. Sebab kita ada masterpiece, so kita boleh buat anytime. Yang menariknya seni cetakan ni, Baik. kita dapat hasilkan banyak. Berlainan dengan catatan, lukisan. Bila kita dah lukis, bila kita dah buat catatan, satu je kita dapat. Betul, kan. cikgu. Kalau kita nak buat lagi, kita terpaksa buat pula. Betul. Jadi hasil dia mungkin dah tak sama. Betul. Mungkin boleh buat tapi tak sama.
Serupa tapi berbeza, cikgu. Ya, tapi berlainan dengan cetakan, kita boleh hasilkan benda yang sama berulang-ulang kali. Ya, betul. Kerana kita dah ada, macam kita buat kek lah cikgu, kan kita dah ada acuannya. Jadi kita boleh hasilkan sesuatu hasil kerja itu dengan sama berulang kali. Macam kita cetak menggunakan pencetak digital dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada seni halus lah tangannya. Ya, seni halus, subtopiknya seni cetakan. Ya, betul. Okey, Jadi, baiklah. macam cikgu cerita tadilah, kita boleh hasilkan dengan berulang-ulang kali sebab kita dah ada satu blok yang sama kan. Ya. Jadi saya tertarik tadi cikgu ada sebut mengenai kita memberikan tajuk kepada hasil kerja kita. Jadi adakah betul. tajuk itu memang kena berpandukan motif yang kita lukis atau kita telah buat seni cetakan, ataupun kita boleh beri apa-apa nama yang kita rasa ada maksud tersendiri? Tidak semestinya ikut gambar tu. Ya. Kita boleh, depends on kita punya idea nak bagi apa. Baik. Macam di sini cikgu letak paradise. Tak semestinya bird of paradise tak perlu. Baik. So kita macam Nisa nak letak tajuk apa? Saya nak letak nama dia Wonder. Boleh. Terpulang pada artis masing-masing. Artis ataupun pelukis. Pelukis So boleh je. Boleh tak sekarang cikgu nak tengok Nisa letak tajuk, edisi, serta nama. Okey, yang nama ini artis. Buat macam ni. Yang tegak. Tak apalah terbalik pun. Tak salah, gitu. seni tak salah. Okey, edisi yang ni cetakan yang pertama. Ya, cetakan pertama daripada saya bayangkan saya ada 3 cetakan. ya. Kemudian tajuknya adalah Wonder. Saya harap Kumain cantik tulisan betul. dia. Berseni. Tanda tangan saya. Okey. Jadi macam inilah. Kalau kita nak macam framekan, ni. so ini wajib ada untuk cetakan. Tajuk Di edisi, tengah, edisi di bahagian kanan bawah, dan di bahagian kiri bawah nama adalah ataupun tanda tangan kita. Tanda tangan kita. Ya. Baiklah. Okey, cikgu saya nak tanya, kalau macam kita punya kita punya bingkai ni, material apa atau bahan apa yang perlu digunakan? Waktu bila? Kat apa ni, Waktu nak frame ataupun waktu nak kita nak cetak tadi? Maksud saya bahan ni, kad ni. Ni adalah mounting board. Mounting board. Kita boleh guna mounting board untuk frame. Dan kalau nak lagi cantik, kita pasangkan frame yang kayu ke, berbingkai. Letakkan cermin. Bolehlah hias dekat dalam bilik ke, dekat ruang tamu ke kan? Semestinya akan saya hias dalam bilik saya. Bertepatan dengan tema bilik saya. Tapi saya tertanya-tanya kan cikgu, di Malaysia ni kita ada banyak artis atau pelukis yang terkenal dan yang mempunyai hasil kerja masing-masing yang sungguh orang kata unik dan sangat-sangat cantik lah. Siapa antara artis di Malaysia yang menghasilkan banyak daripada segi cetakan ni cikgu? Sebenarnya ramai artis kat Malaysia ni. Dan cikgu sebenarnya lebih suka pada cetakan amnya kan. Artis yang terkenal untuk cetakan ni mungkin sebab ada banyak di Malaysia kan. Kita perlu orang kata mula untuk memberi perhatian dan mengapresiasi hasil-hasil seni artis di Malaysia. Ada satu artis Malaysia, Sheena, yang mula buat cetakan. Baik. Okey, monotype punya cetakan. Okey, baiklah. Cikgu, saya tertanya-tanya, di hadapan cikgu ada satu hasil seni bermotifkan bunga raya. Mungkin itu boleh cikgu kongsikan sedikit dengan kami. Adakah itu daripada cetakan juga? Okey, ini adalah cetakan sutra saring. Sutra saring. Di mana cetakan ini selalunya akan dicetak di atas baju ataupun kain. Okey. Dan hasilnya lebih kuranglah kita akan dapat banyak juga masterpiece. Ada masterpiece, so kita akan dapat banyak berulang kali lah juga. Sebab dia ada. Cikgu, memandangkan ianya dicetak di atas kain, jadi ianya berbezalah dengan apa yang kita lakukan di sini, di mana kita perlu ukir dan sebagainya. Jadi langkahnya berbeza. Langkah dia berbeza sebab dia guna sekuji untuk ratakan warna. Kalau yang macam tadi kita guna roller kan? Ya, saya. Yang sutra saring ni dia guna sekuji. Saya rasa saya tahu cikgu, dia macam silk.
print ya cikgu ya. Kalau kita nak buat baju. Ya, kalau kita lebih nak kurang. Hasilkan baju jenama kita, motif kita sendiri. Okey, inilah bendanya. Inilah bendanya. Dan yang ni pula, selain daripada lino tadi, kita juga boleh gunakan blok kayu. Blok kayu. Untuk buat ukiran. Tapi cikgu, dia tak lagi keras ke daripada lino kita tadi? Dia kena pandai pilih kayu yang lembut. So tak ada masalah. Ya, baiklah. Dia boleh je ukir kayu kalau kayu itu jenis yang lembut. Baik. Maknanya untuk memilih bahan yang sesuai pun ada bermacam-macam jenis bahan. Yang penting apa yang anda selesa dan apa yang anda suka dan nak hasilnya nanti macam mana. Kalau nak macam ni pun boleh. Kan cikgu? Saya sangat seronoklah cikgu dapat menghasilkan satu hasil karya saya tak tersangka satu hari saya akan dapat lakukan. Cikgu, sebenarnya kita dah tiba di penghujung rancangan lah cikgu. Seronok sangat. Seronok sangat saya dapat lakukan aktiviti ni. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir untuk semua yang menonton Mahir hari ini, cikgu. Silakan. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid di rumah sudah pun mengetahui apa yang cikgu ajar dan boleh apply nanti di rumah masing-masing. Andai kata jikalau murid-murid tiada peralatan seperti yang cikgu telah tunjukkan, kita ada alternatif lain. Baik. Okay? Ada kotak, kita boleh ukir di atas kotak dan boleh hasilkan sama macam ni. Cuma untuk ukiran di atas kotak kita perlu gunakan pisau. Tapi dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Sebab takut nanti luka tangan. Ya, kita pun tak nak terjadi apa-apa perkara yang tak diingini dalam pada kita melakukan aktiviti. Baiklah Cikgu Taufiza daripada SMK Bukit Kepayang Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan kita di Mahir hari ini. Terima kasih Cikgu dapat juga saya lakukan aktiviti ini bersama-sama. Kita akan jumpa lagi di episod Mahir yang seterusnya. Kita akan jumpa selepas ini. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Cikgu. Cantik. Didik TV KPM